Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu. Okey, pada hari ini adalah hari Rabu 14 hari bulan Oktober 2020. Okey. 1, 2, 3, come on! Baiklah, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menulis ayat dengan mudah. Okey. Ada murid yang menganggap menulis ayat ni sesuatu yang sangat sukar ataupun sangat susah. Jadi, cikgu pada hari ini, cikgu akan bantu awak bagaimana untuk menulis ayat yang mudah dan betul. Okey, menggunakan 3 kata kunci. Okey, kata kunci yang pertama iaitu siapa. Kata kunci yang kedua, buat apa? Buat apa? Situasi dia kan? Okey, buat apa? Siapa? Buat apa? Dan yang ketiga, di mana? Okey, di mana? Jika siapa, okey, jika siapa, dia merujuk kepada individu yang ditujukan, individu yang melakukan sesuatu individu yang melakukan sesuatu itu. Okey, buat apa ini adalah selalunya melibatkan kata kerja ataupun perbuatan. Okey, perbuatan sesuatu itulah seseorang individu tu. Okey, itu buat apa? Dan seterusnya kata kunci yang ketiga iaitu di mana. Di mana ini merujuk kepada tempat. Okey. Tempat atau situasi lah. Situasi kejadian tersebut. Okey. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Jika kita nak membina ayat yang mudah, kita perlu ada 3 kata kunci ini. Yang pertama, siapa. Siapa ini merujuk kepada individu yang ingin ditujukan. Dan yang kedua, buat apa. Buat apa ni melibatkan kata kerja ataupun menunjukkan kepada perbuatan yang sedang dilakukan. Dan yang ketiga, kata kunci yang ketiga iaitu di mana, yang merujuk situasi atau tempat. Okey, jika siapa ni kita boleh contoh dia nama individu, contohnya Ali. Okey, ataupun merujuk kepada emak, saudara ke, okey. Ini merujuk kepada individu. Okey, kemudian buat apa? Buat apa mungkin kita boleh menulis, membaca dan sebagainya. Okey. Jika situasi ni kita boleh merujuk kepada tempat, contohnya klinik, di klinik, okey, di sekolah dan sebagainya. Okey. Baiklah. Okay, mari kita belajar bagaimana menulis menggunakan satu gambar yang telah cikgu cari. Situasi ini adalah situasi di dalam rumah rehat. Okey, rumah rehat ialah bangunan yang menyediakan kemudahan penginapan. Okey, mungkin situasi ini dia mengadakan hari keluarga dan dia menyewa di satu rumah rehat. Dan mereka berkumpul lah. Okey, jadi dalam situasi ini, dalam gambar yang diberikan ini, kita boleh membina pelbagai ayat. Okey, selalunya kalau ada latihan ataupun kuis, biasanya soalan tersebut meminta awak membina lebih kurang 5 ayat mudah berdasarkan gambar ini. Jadi, perkara utama yang kita perlu lihat, okey, tips dia adalah awak lihat kata kunci yang kedua iaitu buat apa ataupun melibatkan kata kerja. Jadi, mari kita lihat satu-satu. Okey, situasi yang ini, situasi individu yang dua ini, okey, kita boleh letak dia situasi. Kita nampak ada ikan. Jadi, kita boleh letakkan membakar. Okey, membakar ikan. Okey, ni situasi yang ini. Okey, seterusnya, okey, kalau kita nampak ni, mungkin kita nampak dia membawa bekas makanan ataupun besen kan. Jadi kita kita letakkan dia membawa. Okey, yang individu yang di bawah ini, kita nampak dia macam memegang seperti seolah-olah memegang arang. Jadi mungkin dia membantu untuk menghidupkan api untuk membakar ikan ni. Jadi kita
kita letak, mungkin dia letak tugas dia menghidupkan api ataupun menghidupkan bara. Okey, yang ni situasi yang ini kita boleh jadikan dia sebagai individu yang sedang membasuh beras. Okey, membasuh beras. Okey, seterusnya kita nampak yang ni situasi kakak mengajar adik dia. Okey, mungkin mengajar. Okey, kata kerja dia mengajar adik. Okey, pasal kerja ni. Dan seterusnya, okey, mungkin kita nampak situasi yang ini, kita nampak individu yang sedang membancuh air minuman. Okey, membancuh air. Okey. Yang ini, individu yang ini mungkin kita boleh nampak dia sebagai individu yang sedang berbual-bual. Okey. Berbual-bual. Okey. Individu yang ini membasuh beras tadi dah. Okey. Yang ini situasi mereka berdua ini sedang memotong sayur-sayuran. Dan yang ini saya nampak individu ini sedang mencuci pinggan. Okey, mencuci pinggan. Okey, jadi di sini cikgu dah letak lebih kurang dalam 8 ke 9 kata kunci, iaitu buat apa, iaitu perbuatan apa yang sedang dilakukan oleh dalam situasi gambar ini. Okey, jadi kita dah dapat kata kunci yang kedua. Jadi kata kunci yang pertama sebenarnya sangat mudah. Kita hanya perlu letak nama ataupun kata panggilan mereka lah. Okey, siapa kan? Okey, baiklah, mari kita sama-sama kita cuba membina ayat. Okey, berdasarkan gambar yang kita dah lihat ini. Okey, contoh yang pertama. Okey, gambar yang pertama. Kita letak tepi. Okey, gambar yang pertama kita dah nampak situasi. Okey, ni cikgu letak pertama. Cikgu letak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Okey, sebenarnya kita boleh bina 8, maafkan cikgu, 8 ayat. Tetapi jika ada soalan tu minta kita bina 5 ayat. Jika kita boleh bina lebih dari 5 ayat, itu bagus. Okey. Jadi ayat yang pertama, okey, kata kunci dia cikgu ulang lagi sekali. Pertama, siapa? Kedua, kata kunci yang ni pertama. Kata kunci yang kedua, buat apa? Dan kata kunci yang ketiga, di mana? Okey, jadi siapa? Jadi kita boleh kata Pak Long. Yang ni kita boleh mewakili dia, Pak Long. Buat apa Pak Long? Sedang membakar ikan. Di mana? Di dapur. Okey? Dapat titik. Okey, Pak Long sedang membakar ikan di dapur. Jika anda nak tambah dua lagi, seorang lagi individu, awak boleh letak Pak Long dan ayah sedang membakar ikan di dapur. Juga betul. Okey, situasi yang kedua. Okey, kita nampak individu yang sedang membawa, mungkin kita nampak membawa gulai ataupun membawa bekas makanan. Okey, kita boleh kata yang kedua, kita boleh kata Mak Ngah membawa periuk yang berisi gulai. Gulai. Okey, gulai ke mana? Di mana? Kita nak letakkan dia mana? Ke ruang tamu. Okey. Mungkin makanan ni dah siap kan? Jadi Mak Ngah ni bawa periuk yang berisi gulai ke ruang tamu untuk dihidangkan lah. Okey, yang ketiga.
Yang ketiga, situasi yang ketiga. Okey, cikgu bagi nampak sikit. Situasi yang ketiga. Okey, kita boleh nampak. Kita nampak yang sedang berkopiah. Mungkin kita boleh kata Datuk. Datuk sedang buat apa ni? Membasuh. Datuk buat apa? Membasuh beras. Di mana? Di sinki. Sinki. Okey. Boleh okey. So, yang seterusnya, maaf cikgu, yang seterusnya, okey, kita boleh buat ayat yang keempat. Mungkin kita boleh buat abang. Abang mencuci, buat apa? Mencuci pinggan. Pinggan. Okey. Dalam situasi ini, jika anda tidak letak di mana pun tidak mengapa. Okey, anda berhentikan ayat tersebut dengan kata kerja. Contohnya, abang mencuci pinggan. Okey, mencuci pinggan. Ini tidak jika anda tidak letakkan ataupun situasi di mana tempat tersebut adalah dibenarkan. Abang mencuci pinggan yang kotor, contoh. Okey, yang kotor. Okey. Kemudian ayat yang kelima. Okey, memotong. Okey, mungkin kakak menolong ibu apa? Memotong. Kita buat apa situasi dia? Membuat apa? Memotong sayur. Di mana? Di meja dapur. Okey? Okey. Jadi, anda boleh menambah, boleh menyiapkan lagi 3 lagi ayat tersebut. Okey, menjadi sesuatu yang lebih lengkap. Okey, ini adalah contohnya. Okey, contoh gambar situasi ini. Okey, cikgu dah bina 5 ayat. Okey. Cikgu letakkan Pak Long, Mak Ngah, Datuk, Abang dan Kakak. Cikgu jadikan dia sebagai kata kunci yang pertama untuk siapa. Siapa adalah individu yang merujuk, yang ditujukan. Okey. Buat apa? Membakar ikan. Ini sebenarnya melibatkan kata kerja. Membawa periuk. Okey. Membasuh beras, mencuci pinggan, menolong ibu. Okey. Menolong ibu memotong sayur. Okey. Di dapur, sinki, ruang tamu dan di dapur ini merujuk kepada di mana. Okey, di mana. Okey, setakat ini cikgu harap anda faham bagaimana untuk membina ayat yang mudah. Okey, jangan anda rasa menulis ayat ni sebenarnya sangat sukar. Tetapi jika anda tahu menggunakan 3 kata kunci yang telah cikgu terangkan, cikgu ulang sekali lagi kata kunci tersebut. Siapa merujuk kepada individu tersebut. Individu. Okey. Individu maksudnya orang lah. Okey. Siapa, kata kunci yang kedua, buat apa. Buat apa ini merujuk kepada kata kerja ataupun perbuatan. Dan yang kata kunci yang ketiga, di mana. Di mana merujuk kepada tempat ataupun situasi. Situasi keadaan itu berlaku. Okey, baiklah. Untuk tugasan hari ini, cikgu mahu anda siapkan latihan yang berada di buku aktiviti jilid 2 tahun 3 Bahasa Melayu. Cikgu mahu anda siapkan latihan muka surat 44 ini. Okey, ini adalah muka surat 44 ini, iaitu membina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan. Okey, baiklah, hari ini cikgu nak bimbing awak bagaimana untuk membina ayat ini. Anda boleh menggunakan ayat yang cikgu bimbing ini ataupun anda boleh mengubah suai mengikut kehendak awak, asalkan ayat ini menjadi ayat yang betul. Okey.
Membina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan. Okey. Ini adalah situasi berkaitan dengan sayangi alam. Sayangi alam merujuk kepada alam di sekeliling kita lah, alam sekitar dan sebagainya. Okey. Jadi yang pertama, gambar situasi, okey, mungkin individu perempuan sedang mematikan suis. Mematikan suis lampu sebelum dia meninggalkan kelas, sebelum dia pulang. Okey, seterusnya, okey, situasi dia semasa dia menggunakan air untuk mencuci tangan. Okey, mungkin masa dia cuci menggunakan sabun, okey, dia tutup dahulu paip pili ni dan dicuci, dan kemudian barulah dia membuka semula untuk basuh. Ini bertujuan untuk menjimatkan penggunaan air. Okey, situasi yang ketiga di mana yang cikgu dapat lihat ialah situasi ini di mana kawan membawa bekal, menggunakan bekas yang boleh digunakan semula. Okey, jadi dia tak menggunakan bekas, contohnya bekas yang kurang mesra alam adalah bekas macam polistrin dan sebagainya. Kalau kita nak menyayangi alam kita perlulah menggunakan bekas yang boleh kita gunakan semula. Okey, bekas makanan yang kita beli tu, yang kita bawa dari rumah. Dan yang ketiga di bawah ini adalah berkaitan dengan amalan menyayangi alam di sekolah kita. Boleh buat ayat yang mudah. Individu tersebut, awak cakaplah, individu tersebut mungkin murid tahun 3, okey, beratur sebelum menaiki bas di hadapan sekolah. Hadapan sekolah menunjukkan kata kunci yang ketiga, iaitu kata kunci di mana situasi tersebut berlaku. Dan seterusnya menunggang. Okey, kita boleh buat ayat Ali, Abu dan Karim menunggang basikal di kawasan rekreasi berdekatan rumahnya ataupun rumah mereka. Okey. Seterusnya menanam. Okey, mungkin ibu bapa bergotong royong menanam pohon-pohon yang baharu di belakang kelas ataupun di belakang sekolah. Okey, jadi di belakang sekolah itu menunjukkan di mana. Siapa itu ialah ibu bapa. Okey, buat apa? Buat apa itu ialah bergotong royong menanam pokok baharu. Okey, jadi cikgu harap ini setelah cikgu ajar seberingkas, anda semua tahu sedikit bagaimana untuk membina ayat yang mudah, dan dalam masa sama ayat yang dibina itu adalah ayat yang betul. Bukanlah ayat yang jangan awak terlalu bercita-cita untuk membina ayat yang terlalu tinggi arasnya, tetapi dalam masa yang sama tata bahasa penggunaan ayat itu adalah salah. Okey, lebih baik awak menggunakan tiga kata kunci ini untuk membantu awak membina ayat yang mudah dan dalam masa yang sama betul. Okey, sehingga berjumpa lagi pembelajaran pada hari ini, iaitu hari Rabu 14 Oktober 2020. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.